Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanis bin Sattar, nombor metrik CB210235. Pada hari ini, saya akan menilai proses pembelajaran dan pengajaran dari filem Hitchki. Melalui cerita Hitchki, antara teori yang mereka praktikkan semasa kuliah ialah teori kognitif. Teori ini didefinisikan sebagai satu proses yang melibatkan penganggapan, pembinaan konsep, penakulan, penilaian dan penyelesaian masalah. Dalam cerita ini, teori kognitif jelas diaplikasikan semasa Cikgu Naina mengajar pelajarnya di kawasan sekitar Padang, di mana cikgu itu menggunakan telur sebagai objek untuk mengajar subjek fizik sebagai lantunan dan menghasilkan persamaan. Selain itu, model pembelajaran yang para pelajar 9F aplikasikan ialah model pembelajaran secara tidak langsung. Model pengajaran tidak langsung ialah sesuatu model berbentuk interaksi yang mewujudkan suasana pembelajaran lebih selesa dan ceria. Model ini adalah melibatkan interaksi antara pelajar dengan pelajar. Model ini jelas dipraktikkan semasa seorang pelajar perempuan dari kelas 9F mengajar pelajar 9A dalam menyelesaikan masalah matematik yang mereka hadapi. Seterusnya, pendekatan pengajaran yang Cikgu Naina gunakan ialah pengajaran bidang seni. Pendekatan pengajaran bidang seni ini adalah melibatkan emosi, nilai dan tingkah laku. Pendekatan ini jelas digunakan apabila Cikgu Naina mengajak para pelajarnya bermain daun judi. Beliau meminta pelajarnya untuk mengajar cara bermain daun judi tersebut dengan bertanyakan soalan matematik. Pelajarnya itu juga dapat menjawab soalan-soalan yang diberikan sebelum cikgunya menekan kalkulator lagi. Di samping itu, antara strategi yang digunakan oleh Cikgu Naina ialah strategi pemusatan bahan semasa sesi pembelajaran. Pengajaran berpusat bahan ini ialah pengajaran yang lebih menumpukan kepada penggunaan bahan pembelajaran oleh pelajar. Dalam cerita Hitchki, pengajaran berpusat bahan ini jelas kelihatan apabila Cikgu Naina mengajak pelajarnya untuk melakukan eksperimen sains mereka menggunakan air Coca-Cola dan menghasilkan ledakan buih yang begitu banyak sekali. Selain itu, Cikgu Naina juga menggunakan pembelajaran dari segi kaedah. Antara kaedah yang digunakan ialah pembelajaran melalui cara meniru dan bermain. Antara aktiviti yang mereka lakukan ialah bermain bola keranjang dan belajar mengira ketinggian lontaran bola itu. Mereka amat gembira ketika belajar kerana Cikgu Naina sangat pandai dalam memilih kaedah yang sesuai dengan kebutuhan para pelajarnya sendiri. Cikgu Naina amat pintar dalam mendidik para pelajarnya. Beliau sangat mahir dalam memilih teknik pengajaran yang sesuai digunakan sewaktu beliau mengajar. Antara teknik yang beliau gunakan ialah teknik soal jawab. Dalam teknik ini, guru ditugaskan untuk bertanyakan soalan berlatih tubi dan pelajar ditugaskan untuk menjawab soalan tersebut. Dalam filem Hitchki ini, sepanjang pembelajaran, Cikgu Naina sering bertanyakan soalan-soalan yang berkait dengan aktiviti harian para pelajarnya dan mengaitkan aktiviti mereka tersebut dengan teori yang mereka telah pelajari. Melalui pemerhatian yang saya telah kaji semasa menonton filem Hitchki ini, antara karakter guru berwawasan yang ada pada Cikgu Naina ialah dari segi penampilan beliau. Sepanjang beliau di sekolah, etika pemakaian beliau amatlah sopan dan kemas. Seterusnya ialah dari segi keprihatinan beliau. Beliau cuba untuk memahami kehidupan sebenar para pelajarnya dan sebab kenapa para pelajarnya mempunyai sikap yang agak kasar ketika belajar di sekolah. Dengan itu, semasa hari pemufakatan ibu bapa, beliau nekat untuk pergi ke rumah para pelajarnya. Semasa di sana, beliau amat terkejut melihat norma kehidupan keluarga di sana. Para pelajarnya merupakan anak-anak setinggan yang hidup serba kekurangan. Ibu bapa para pelajarnya terpaksa berbaris untuk mendapatkan sumber bekalan air dan ada di antara mereka tidak dapat mendapatkan air. Dari segi sikap pekerti pula, jelas terlihat pada Encik Han yang merupakan pengetua semasa Cikgu Naina menjadi pelajar dahulu. Semasa pementasan teater berlangsung, Naina selalu mengeluarkan bunyi tanpa kawalan sehingga menyebabkan dia dipandang sinis oleh warga di dalam dewan. Pada ketika itu, Encik Han memanggilnya untuk naik ke atas pentas. Beliau bertanya kepada Naina apa yang Naina inginkan dan Naina menjawab dia ingin dilayan seperti pelajar lain di sekolah. Babak ini jelas membuktikan bahawa Encik Han prihatin terhadap Naina walaupun Naina mengalami thyroid syndrome. Dari sudut sifat profesional pula, Cikgu Naina seorang yang tidak mudah berputus asa dalam menyedarkan para pelajarnya tentang kepentingan pelajaran untuk masa hadapan mereka. Secara kesimpulannya, antara motivasi yang saya dapat dari cerita ini ialah sebagai seorang guru, kita haruslah bersedia menghadapi sebarang situasi semasa berkhidmat. Seperti Cikgu Naina, beliau ditempatkan di kelas akhir iaitu 9F yang mempunyai pelajar-pelajar anak setinggan dan kasar terhadap orang di sekeliling mereka. Akan tetapi, Cikgu Naina tidak berputus asa sehingga membuka mata dan minda para pelajarnya dan di akhir cerita mereka berjaya menjadi guru-guru yang mendidik anak bangsa di Senoke itu sendiri.
Antara karakter guru yang hendak saya bentuk dalam diri saya ialah ingin menjadi seorang yang berani menanggung risiko dalam mencapai sesuatu kejayaan walaupun terdapat berbagai cabaran dan rintangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.